So find the sixty term, maksud dia you all dah tahu kan sixty term tu merujuk pada apa? T16. So dia dah mention arithmetic sequence. So nak cari T16 awak kena tahu dulu formula dia. Ini formula dia. Okay, formula tak ada markah sebab formula selalunya diberikan. So A adalah first term 1/3 and B kemungkinan dapat markah. So 5/3 tolak 1/3 you akan dapat 4/3. So you will substitute macam kawan awak ada substitutekan value A, substitutekan value D, T16, 60 term. Maksud dia N dia sama dengan berapa? 16 kan? Ya, N dia sama dengan 16. Ya. So bila N dia 16, terus masuk ke dalam formula N terus tekan calculator, semua orang dapat 61/3? 3. Dapat. Ya. Dapat. Majority semua orang dapat video ni. Ya, very easy question. Okay, soalan macam ni. Ya? Ni kelas mana bagi ni, madam? Ini kelas D8005. Oh, Alhamdulillah. Bukan kelas awak lah. Awak D8006 kan? Betul. Ya. Dua. Okay. Kemudian find number of term. Apa maksud number of term? Untuk soalan nombor 1. Number of term. Apa maksud number of term? N. Dia bukan nak cari TN. Dia number of term. Number of term. Dia nak cari N sahaja. N term. Ya. Yes, N. sir. Bukan number of N term. Dia N sahaja. Okay, number of term. Okay, of arithmetic sequence. Sekali lagi arithmetic. So dia bagi 4, 1, -2, -23. Macam mana nak cari N term? So ini adalah maklumat dia. Apa maksud -23 di sini? Awak tahu tak sebutan yang keberapa nombor -23 ni? Tak tahu. Bila tak tahu kita akan letak N term equal to -23. 3. So nak cari N term memang satu saja formula yang kita kena ada di sini. Sama dia guna N term ataupun Sn. So dia tak bagi maklumat summation kan? Dia hanya bagi N term. So kita akan guna maklumat N term equal to A plus N minus 1D. So kita lihat. Adakah jawapan dia A sama dengan 4? Betul. Okay. Ya, B pula betul. 1 tolak 4 dapat -3. Boleh tak saya buat -2 tolak tolak 1? Boleh. Boleh. Ada Okey. certain pelajar guna D sama dengan -2 tolak 1. Jawapan dia akan dapat sama. Tapi boleh tak -2 tolak dengan 4? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Tak boleh sebab dia sequence dia berterutan. Mesti tolak dengan orang sebelah je. So, N term di sini, okay. Sepatutnya you terus buat dia. Tn sama dengan -23. So, gantikan masuk 4 tambah N minus 1 darab dengan -3 sama dengan -23. Tapi kawan awak dia buat step by step. Tak apalah. Okay. Dia gantikan dulu A yang dia dapat dekat sini. Okay, A sama dengan 4 dia ganti. Kemudian dia gantikan pula nilai D -3. Dia ganti di sini. Kemudian dia lakukan proses pengembangan sebab dia confuse sebenarnya soalan ni. Nak cari N ke nak cari N term? Dia confuse. So kemudian dia dapat 7 tolak 3N. Tak ada masalah. Kemudian baru dia sedar soalan nak minta cari N, number of term. Dia compare pula -23. Jawapan yang dapat tadi dengan -23. So N di sini akan dapat 10. Sama tak? Jalan kerja kawan awak ni panjang sedikit. Kalau biasanya kita akan terus masukkan, compare and terus lakukan operasi. So M minus 1 darab -3 sama dengan -27. So M minus 1 sama dengan -9. Kenapa -9? Sebab dia dapat +9 sahaja. So at the end you akan dapat N sama dengan 10. Ini alternatif lah, cara yang paling ringkas. Okay. Ada soalan nak tanya untuk question nombor 1B? Tak ada. Ini D8006. Siapa punya tulisan saya tak pasti, saya tak tulis nama yang ini. Okay. Kalau tiada masalah, saya teruskan dengan question nombor 2. Okay. Question nombor 2. Okay. Tulisan dia kemas Okay, saya suka tulisan pelajar yang kemas. Sekarang ni dia kata the 12 term.
the 12th term and 70th term of arithmetic sequence are 38 and 53. So bila saya lihat pelajar, mesti menulis T12 equal to 38, betul? T70 equal to 52, okay, betul. Soalan cuma minta common difference. So dia highlight di sini. Dia buat tanda soal D. Okay, tanda soal questionnaire. Okay. So hanya satu formula sahaja yang terlibat, which is n term equal to A plus M minus 1D. Okay. Kita lihat yang pertama. Dia kata 12 equal to 12 term equal to 38. So dia ganti masuk dalam ni. Bila you ganti masuk nilai yang berkenaan, you baru dia beri markah yang pertama. Okay. Kemudian dia masukkan pula 70 term equal to 53. So dia gantikan nilai n sahaja yang dia ada. Okay. Kemudian dia ringkaskanlah A plus 11D equal to 38. Ini A plus 16D equal to 53. So what we are going to do, yang kawan awak ni, dia guna elimination method. So tulis di sini. Okay, dia guna kaedah penghapusan. Okay. So dia hapuskan mana? A tambah 16 equal to 53. Kita tulis dulu, ini equation nombor 2. Tolak A plus 11D equal to 38. So bila dilakukan operasi penolakan, okay. So sebab dia nak hapuskan A, maksud dia A tu dah kosong. 11D tolak 16D tolak 11D akan dapat 5D. Okay. So 53 tolak 38 akan dapat 15. So D awak bernilai 3. Okay. Semua dapat sama Ini jawapan Nur Farhani. Patutnya saya nak suruh dia present. Okay. Kisah yang kemas, kekalkan. Yang lain-lain Ani. Tolong make sure bagi comel kisah awak. Satu lagi siapa? Ikmal. Satu lagi pelajar lelaki tu. Apa nama dia? Nasuha. Ada tak? Ibrahim. Ibrahim boleh lagi lah. Okay. Anik saya tak tahan. Okay. Tolong make sure Anik kisah awak kemas. Baik. Okay. So sekarang ni question 2B. Lain kali ni susah makhluk. Siapa nama dia? Syazwana Amanda. Okay. Bila tulisan macam ni, kalau awak guna pensel, tolonglah padam. Okay. Kalau tulisan macam ni, ya Allah, sakit mata semandang. Okay. So kita baca dulu soalan. Bismillahirrahmanirrahim. The second term. Apa maksud second term? T2 equal to 8. So dia ada tulis. Second term equal to 8. Sum of the first 6 term. Apa maksud dia? Sum of the first 6 term. Syazwana. S yang keberapa? S6 equal to 30. So bila kita nak selesaikan, kita kena tulis yang tu dulu. Okay, T2 equal to 8. Lepas tu S6 equal to 30. Okay, tulis dulu maklumat sebelum kita nak jawab. Soalan suruh cari apa? Common difference. D. Okay, so awak kena cari D. Buat dulu tanda soal. So maklumat apa yang kita perlu selesaikan, awak kena cari D. Tapi soalan bagi tentang second term. Kalau second term maksudnya awak kena guna formula n term and then summation of the first n term. Tak ada masalah. Okay, pertama tulis soalan. Bila dah tulis soalan, okay, baru kita masukkan. Oh, second term sama dengan 8. Maksudnya A tambah D sama dengan 8. Okay, settle. Kemudian maklumat yang seterusnya, you gunakan formula ni. Okay, summation of the first n term, kita samakan dengan 30. Maksud dia 6 per 2, 2A tambah 5D sama dengan 30. Okay, dia buat di sini. Bila buat di sini, Syazwana, awak terus kena equal dengan 30. Okay, terus kena equal dengan 30. Baru dapat markah pertama. That's why kita tulis S6 sama dengan 30. Terus equal dengan 30. Okay. Tak nak yang ni. Okay. So, kawan awak ringkaskanlah. Bila dia ringkaskan, dia dapat 6A tambah 15D sama dengan 30. So, dia dah stop. Kena buat apa lepas tu? Lagi sebab tu banyak liquid paper kat sini Okay. So, ini equation yang pertama. Ini equation yang kedua. Labelkan equation. Lepas tu, apa yang kawan awak buat? Dia nak guna kaedah penghapusan.
equation nombor 1 ni, terlihat A di sini, nilai depan dia 1. Equation nombor 2 pula, nilai dia 6. Dia nak guna kaedah penghapusan. So, kaedah penghapusan ni, equation nombor 1 ni, berdarab dengan 6. Okay. So, maksud dia A tambah D sama dengan 8. Ni equation nombor 1 ni, berdarab dengan 6. Okay. Syazwana jangan letak bracket macam ni ya. Tak betul. Okay. Tulis saja equation 1 darab dengan 6. Okay. Okay. Bila darab dengan 6, dia akan dapat 6A. Oh, ni equation nombor 2. Okay. Equation nombor 1 darab dengan 6, you akan dapat 6A tambah 6D sama dengan 48. So, dia dah jadi equation nombor 3. So, yang ni you tulislah equation nombor 3. Okay. Step by step. So, equation nombor 3, yang ni adalah equation nombor 2. So, you guna apa? Elimination method. Okay. Kaedah penghapusan ni hanya boleh jadi jika nilai hadapan variable adalah sama. Okay. So, ini 6A, sini 6A. So, dia nak hapuskan A. Okay. So, dia guna operasi tolak. 6A tolak 6A, habis. 6D tolak 15D akan dapat negatif 9D. 48 tolak 30 akan dapat 18. Okay. Kemudian dia selesaikan D equal to negatif 2. Ada soalan tak di sini? Semua orang akan dapat jawapan sama tapi penyelesaian. Okay. Saya Berbeza. guna minimum. Ya. Division. Boleh? Tak ada masalah. Okay. Boleh saya teruskan? Kalau tak ada masalah, soalan ni nampak senang kan? Ini soalan SPM bagi yang ambil AdMath. Saya ambil level SPM sebab saya takut ada yang tak ambil AdMath, takut terkejut dengan soalan. So that's why saya bagi soalan topik 3 ni sikit sangat. Okay. Seterusnya kita pergi kepada question nombor 3. Okay. Nombor 3 ni daripada Nurul Hanis. Ada tak Nurul Hanis kat sini? Okay. Dia bagi sequence 4x y 29/2 form an arithmetic sequence. Find the value of x and y. Majority saya tengok video lebih kurang sama. So cuma dekat yang image Padlet tu yang berbeza sedikit. Okay, apa yang kawan nak buat? Dia labelkan dahulu A, second term. Sini adalah third term. And dia cari nilai A di sini adalah 4. Bagus dia punya penyelesaian yang saya suka. Sebab dia teratur. Orang lain pun buat macam tu juga. Tapi dia punya kekemasan saya pilih Nurul Hanis lah. And dia tak tahu nilai D. Okay, so dia biarkan dulu. So, kemudian apa yang dia cari, dia keluarkan formula yang berkaitan. Okay, sebab ini adalah semua berkaitan dengan sebutan. So, n term equal to A plus n minus 1t. Okay. Kemudian dia tengok di sini, fourth term ada nilai. Okay. Okay. So, maksudnya T4 equal to 4 plus 4 minus 1D. Sepatutnya Nurul Hanis, awak kena tulis dulu. T4 equal to 29/2. So, bila you masukkan nilai, terus compare 29/2, 29/2. Bukannya di sini. Sepatutnya daripada awal, awak kena gantikan, compare terus 29/2. Okay. Kemudian dia selesaikan, dia dapat nilai D. Oh, D dia sama dengan 7/2. Okay, so dia dah dapat nilai D 7/2. Bila dia dapat 7/2, tadi dia declare tadi X equal to T2, second term. So dia masukkan dalam formula ni lagi. Okay. Dia gunakan formula tu. And dia gantikan A adalah 4. D yang dia cari tadi. Okay. Disebabkan S adalah second term. Maksudnya dia gantikan N tersebut sebagai 2. Okay. So dapat 4 tambah 7/2. So second term equal to 50/2. So jangan stop di sini. Okay, second term. Dia tak minat cari second term. Dia belum nak cari X. So letak X equal to 50/2. Okay. Begitu juga dengan step untuk cari Y. Y equal to third term. Okay. So dia masuk dalam formula. Okay. Bila dia snap gambar tu, D dia tertinggal. So make sure nampak jelas. So third term equal to 4 plus 3 minus 1D. So you dapat
D tersebut bernilai berapa tadi yang dia kira? 72. Terus ganti. Okay, so dapat 4 tambah 7. Okay, so third term equal to 11. Macam saya kata tadi, dia bukan berminat nak cari third term, dia berminat cari Y. So you kena tulis Y. Okay, and then dia buat conclusion S equal to 50/2 and Y equal to 11. Okay, that's right. Ada soalan? Madam, saya buat cara lain. Awak guna cara apa? Saya guna cara untuk cari common difference. Boleh, tak ada masalah. Kau cakap ni siapa ni? Amirul Taufik ke? Saya madam. Betul kan? Amirul Taufik Amirul kan? Awak hantar Amirul video Taufik. ke? Saya hantar video madam. Okay. Sebab awak hantar video tu saya tengok sekali harum saja. Okay. So far okay, tak ada masalah. Okay. Madam. Dia ada banyak cara penyelesaian di sini. Okay. Tapi yang kawan awak nampak je direct lebih kepada yang ni. Okay. Kemudian saya pergi kepada soalan 3B. Soalan 3B tak ada tulis PSPM. So saya ambil soalan ni daripada mana? Soalan SPM you all. Saya cari yang mirip dengan 3A. Sebab tu saya kata kalau matrikulasi di sini, soalan matematik dia lebih kurang sama macam SPM AdMat you all. Bagi yang pelajar yang tak pernah AdMat, mungkin terkaku sekejap. Tapi don't worry, kalau you berusaha insyaAllah you boleh dapat. Okay, find number of term. Apa maksud number of term di sini? N. Anthem. So dia untuk arithmetic dia akan mention di sini arithmetic. So 2P plus 3 adalah first term, 6P plus 2 adalah second term, 10P plus 1 equal to third term, and di sini 30P minus 4 ni adalah T yang keberapa, awak tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Okay. So apa yang kawan awak buat, sebab je kita dah ajar apa yang you belajar tu, that's why yang you repeat balik. So dia ingat A adalah 2P plus 3, betul? Ingatan dia tu tak salah, betul? Kemudian dia cari D. D dia guna second minus first term. Bila you tulis yang ni, saya senang semak. Okay, so you dapat 4P minus 1. Okay, you nak cari number of term. Number of term you tak tahu sebab di sini 30P minus 4. So dia guna formula. N term equal to A plus M minus 1D. So dia gantikan di sini N term from the information equation. So dia substitute. Okay. And then the other one, the substitute value of A. And then the value of D. Okay. For your information lah, bila you masuk matrix ni, tak semua benda you kena kembangkan. So nanti saya biarkan di sini dulu. Okay. So, apa yang kawan awak buat di sini, 2P tambah 3, dia bawa dia ke kiri akan jadi 2P tolak 2P tolak 3. So dapatlah 28P tolak 7. Okay. Awak sekarang ni berminat nak mencari nilai N. Okay. So N awak dalam bracket. Kalau saya jadi you all, saya takkan kembang sebab M minus 1. Saya takkan kembang. Okay, so saya akan biarkan step yang seterusnya dia akan jadi 28P tolak 7. So maksudnya 4P tolak 1 saya akan bawa dia ke kiri. Sebab ini hasil darab. Kalau bawa ke kiri akan jadi apa? Bahagi. So dia akan jadi bahagi 4P tolak 1 X equal to M minus 1. Okay. Saya tak kembang. Kalau kembang salah tak? Tak salah. Still lagi awak nampak. Lepas tu dia factorize balik, tak ada kerja. Okay. So sekarang ni saya berminat cari N. Cuba tengok sini. 28P tolak 7. Sifir apa yang sama? 7. Sifir 7. Kalau sifir 7 saya keluarkan 7. Dalam ni tinggal apa? 4P tolak 1 over 4P tolak 1 sama dengan M minus 1. So apa yang nampak di sebelah kiri? Boleh potong. Boleh potong. Boleh, ya, simplify. Jangan kata potong-potong, simplify. Simplify. Kalau simplify tinggal berapa di situ? 7. 7.
7 equal to N tolak 1. So maksudnya N tolak 1. N dia sama dengan berapa? 7 tambah 1 sama dengan 8. Okey. Siapa yang jawab ni? Haziq. Okey. Haziq dia kembang di sini. Bila dia kembang, okey, tak ada masalah. Lepas tu, dia factorize balik. Saya tak faham konsep dia di sini. So tak perlulah. You just shortcut terus. You nak cari N, kebetulan dia hasil darab, terus bawa jadi bahagi. Adakah jawapan Haziq ni salah? Tak salah. Cuma panjang sikit. Jauh perjalanan dia. Betul. Okey. Haziq kata tak dalam ni? Ada. Ada. Boleh ya? Dalam kerja dia tak salah Still lagi betul. Okey. Okey. Ada soalan di sini? Tak ada? Tak ada. Kalau tak ada semua pandai sebab discuss ke? Question nombor 4. Question nombor 4 ni kita cari siapa nama orang dia. Haziq. Haziq ada tak? Ada. Ada. Okey, kita tengok cara Haziq jawab. Dia kata di sini, the 8 and 60 term. Apa maksud the 8 term? T is equal to 100. So dia tulis. Betul. Mesti catat pada solution awak. 60 term, T16 equal to 508. Mesti tulis. Find the first term. First term kita adalah apa? A. Common difference D. And sum of the first 20 term. Maksudnya apa? S20. Kalau you tak nak kira guna formula, maksud dia T1 tambah T2 tambah T3 sampai T berapa dia suruh tambah tu? T20. Itulah maksud summation of the first 20 term. Takkan you nak buat macam ni. Kita ada formula kan? Formula apa kalau nak cari S20? Sn equal to N over 2 2A plus N minus 1 times D. darab dengan D. Okay. So, bila dah jadi case macam ni, okay. That's why soalan suruh cari A dahulu. Soalan ni bagi hint cari D. Okay, sebab kita perlu A dengan D untuk cari S20. So, tapi maklumat dia tak bagi tentang itu secara directly. Dia kata 8 term. Maksud dia kalau 8 term kita kena masukkan dalam formula A, Tn equal to A plus N minus 1D. Okay, so kawan nak buat masukkanlah. 100 sama dengan A tambah 8 tolak 1D. So saya akan stop dekat sini dahululah. Baru saya ganti dekat sini. Semula dia masuk dalam formula sama. 508 equal to A plus 15D. Okay. So bila sampai di sini, I tak tahu apa yang you jawab. So that's why you kena label. Katalah ini equation nombor 2. Okay. Dan di sini equation nombor 1. Tapi pada equation 1 dan 2, you nak cari nilai A. Kawan awak tak guna kaedah penghapusan, awak guna kaedah apa ni? Haziq? Kaedah apa? Awak guna kaedah apa nak cari A? Masuk-masukkan je. Masuk-masukkan. Ya, nama dia kaedah pergantian lah. Mana ada masuk-masuk. Substitution, pergantian. So, dia jadi A. Kita nampak di sini persamaan equation 1 dan equation 2 dia ada A. So, jadikan A sebagai subjek. Tolong letak subjek di sebelah kiri ya. So, kita namakan ini equation 1. Maksud equation 1 tadi tu saya padam. Okay. So, apa yang dia buat di sini? Awak kena bagi tahu pemeriksa. Nak cakap ke? Nak voicemail ke? Tak ada. So, tulis. Macam mana nak inform? You kena tulis. Substitute. Okay. Equation 1 in equation number 2. Okay. Dia substitutekan apa? Tadi jadikan A sebagai subjek. Maksudnya dia nampak equation nombor 2 ni A. Dia gantikan A tersebut sebagai 100 tolak 7D. Okay. Bila dia guna kaedah pergantian, okay, dia selesaikan dapat 408 sama dengan 8D. So D di sini dapat 51. QO pun dapat D sama dengan 51 juga ke? Atau D dapat nilai? Dapat. Lepas tu Haziq buat apa di sini? Haziq? Dia buat apa di sini? Apa
apa 100 sama dengan A tambah 7 darab 51 ni apa benda? Cari A. Cari A. Macam mana awak cari A? Awak substitute, awak gantikan D sama dengan 51 dalam equation nombor berapa? Sepatutnya awak label 2 equation sahaja. Awak kena ganti balik dalam equation number 1. In equation number 1. You tak boleh tiba-tiba you nak ganti. You ganti dekat atas je. Tak boleh lah. Awak ganti dekat sini kan? 100 sama dengan sama dengan A tambah 7D. Tak boleh lah. Awak kena ganti dalam equation nombor 1. So equation nombor 1 awak apa? A sama dengan 100 tolak 7. D awak adalah 51. So jangan pergi merata. Okay, so yang ni saya tak terima lah. Nampak sangat try and error. Okay, so A sama dengan berapa? Haziq kira semula. Adakah jawapan awak ni lain atau sama? Berapa jawapan Haziq? Sama kan? So dapat negatif 257. So labelkan A persamaan. Majoriti pelajar dia tak label. So bila you nak buat ganti balik, ganti pada equation yang awak label. Sebab tu labeling pada equation sangat penting. Okay. So sekarang ni Haziq baru menjawab. First term equal to negatif 257. Common difference equal to 51. Bagus je. Okay. Tapi dah menjawab soalan ke belum? Belum lagi. Kita kena cari summation of the first 20 term. Okay. Ini diganti bentuk N-1D. So jawapan akhir dia dapat. Ni berapa ni tulisan awak ni? 4550. 4550. Saya perhatikan 4 awak ni macam pendek sangat kaki dia. Tolong betulkan sikit 4,550. Ada soalan lain? Ada guna kaedah elimination method? Madam. Ada Ya. saya guna. Ada. Tak apa, boleh juga. Ya. Pun nak tanya apa? Itu 1 dan 2 dan sub 1 into 1. Ya. Tulis boleh lah. You kalau boleh tulis, awak kalau tulis tu memang cantik, senang kita orang bagi markah. Kalau macam si Haziq ni tulis, ambil masa untuk bagi full mark. Ambil masa. Padahal tulis pun tak apa. Janganlah nak jadi kredit. You kena tulis lah Okay? Jangan. You kena sentiasa praktis yang terbaik. Okay? Jangan malas You kena tulis. Boleh Tapi saya tulis cantik-cantik punya. Okay. Nanti kita snap gambar awak. Saya cari nama Pu tadi tak jumpa. Mungkin awak hantar video. Awak hantar video ke? Madam, U tu bukan nama ayah dia ke? Gambar-gambar. Oh, yang hantar gambar. Nama Memang keluarga. suka panggil guna surname. Pun nama I- keluarga Oh, Fik. ya. Ya. Pu, nama penuh kita orang nak panggil apa you? Pu? Panggil Sunzeng kan madam, kesian dia. Oh, ya ke? Panggil apa nama dia? Panggil Sunzeng kan? Sundan. Senja. Okay, nanti I try. Okay. Yes. Selalu yang panggil surname. Okay, dah better. 4A. So last question. Okay. Kita tengok nama. Lim. Wei Li. Betul ke sebutan saya ni? Lim ada di mana? Ya, di sini. Oh, Lim ada lelaki Okay, Lim, sorry. Okay, so let's look for question 4B. Okay. Saya pilih jawapan dia kenapa? Jawapan dia ada yang terkemas untuk 4B. Okay, that's why I pilih dia lah So kita rate the question. First term. Apa maksud first term di sini? The value of A. So, apa yang Lim buat? Kita nak panggil apa Lim? Panggil Wailer. Whaler, okay. So Whaler, so the right A equal to negative 21, that's good. And then sum of the first and third. So is it the question specific what is the value for n here? No, right? Tak tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu boleh tak kita tulis S7? Boleh ke kita tulis S8? Tak. Tak boleh. So we just write summation of the first n term Sn 226,499. Okay. And then find the value of 23rd terms. So 23rd term maksudnya T23.
Betul. So, if the last term, do you know what is the value for last term? Terakhir sekali. Ya, dia tak bagi tahu n yang keberapa kan. So, maksud dia C12 equal to 459. Okay, so this is a three information. So, the question asks you to find T23. So, how to find 23rd term? So, we need to use a formula Tn equal to A plus m minus 1t. So, to solve 23rd term, so you need to find the value of D. Okay. And you already know 23. A pun dia dah bagi tahu negative 21. So how to find the value of D? Okay. So to solve this one, you need to find value of D by using information S and 499, and the second information adalah N term equal to 459. So apa yang Wheeler buat? So dia gantikan formula, saya lebih suka Sn equal to 26499, and then baru saya boleh nampak kaedah pergantian So dia dapat N equal to 121. Okay, so this is your last term. Okay, S 121 equal to 26,499. So dia guna formula Sn equal to N over 2. Selalunya 2A plus M minus 1D kan? But Wheeler dia guna Sn equal to N over 2. A plus last term. So this one is represent last term. Okay. Last term di sini diganti sebagai N term. So tak ada masalah. Okay. So dia guna formula yang kedua. Okay. Tapi sekarang ni, we don't want to find the value of N. Sebab soalan sekarang ni suruh cari 23rd term. So kita kena cari nilai D. So untuk cari nilai D, kita ambil maklumat N equal to 121. Kita masukkan dalam second information kita iaitu N term equal to 459. So Wheeler digantikan di sini A. N dah dapat 120 tolak 1, 121 tolak 1 dapat 120. So samakan dengan 459, so D sama dengan 4. So ini bukan soalan dia minta 23. So that's mean 23rd term, that substitute value A, substitute value N, substitute value D. So ini dapat 67. Okay, ada soalan tak? Madam, Ya. yang N minus 1D tu macam mana jadi 499 Ni ya, 459 ni. Ya. Kan saya kata dia guna formula summation of the first n term, ada dua formula. Pertama, n over 2 to a plus n minus 1t. Yang kedua ni, Ibrahim, awak tak masuk kelas lagi waktu tu, saya rasa. Awak masuk lambat. So n over 2, a plus last term. Okay. So last term di sini adalah 459. Kalau you tak nak guna yang ni, you nak guna yang kita biasa guna yang ni kan, boleh juga. So kita cuba. Okay. So maksud dia saya ambil jawapan Wheeler di sini, saya nak guna formula yang pertama. So summation of the first n term equal to 26,499. So n tak tahu, n over 2. So 2a plus m minus 1. D dia kita tak tahu. A tadi dah tahu kan? A adalah negatif 21. So 2 darab negatif 21. Okay. Sama dengan 26499. So boleh dapat sampai sini Okay. So cuba you kembangkan darab 2 darab negatif 21. You dapat berapa? Negatif 42. Okay, so saya tulis M per 2 darab dengan apa? Negatif 42 tambah N tolak 1 darab D sama dengan 26499. Tetapi macam mana saya nak selesaikan? Saya tak tahu nilai N dan saya tak tahu nilai D. Saya guna maklumat yang di sini. Okay, so maksud dia cara saya akan berbeza dengan cara Wheeler. Okay. Saya guna maklumat yang seterusnya iaitu N term equal to 459.
formula dia adalah A plus M minus 1D equal to 459. Okay. A tadi dah kira, negatif 21 plus M minus 1D sama dengan 459. Okay. Cuba you perhatikan. Kalau saya labelkan ini equation nombor 1, sini equation nombor 2, cuba you perhatikan apa yang sama equation nombor 1 dengan equation nombor 2 di sini. Dia ada N-1. N-1 saja ke? Dia sama N-1 dengan D. Dia ada persamaan di sini, N-1D, sini pun ada N-1D. So, apa yang saya buat? Saya jadikan N-1D sebagai subjek. So, negatif 21 ni saya pindah ke kanan, dia jadi tambah. Cuba tambah Ibrahim dapat berapa? Dapat 479. 479. Maksud dia N-1D sama dengan 479. So saya padam equation 2 di sini. Saya tulis dia di bawah. So ini equation 2. So saya dah ada N-1D. So apa yang saya boleh buat N-1D? Boleh simplify. Saya substitute. Oh, Ya, kalau bagi ini pelajar ya. Substitute equation number 2 into equation number berapa? 1. So jadi N over 2. Okay. Negative 42 salin balik. Tambah M minus 1D. Dapat berapa tadi awak kira? dapat 479. Tambah 479 sama dengan 26499. Cuba you all kira yang dalam ni dulu. Negatif 42 tambah 479 dapat berapa? 437. 437, betul Dia kira ni 437. 437 sama dengan 26499. Sekarang ni saya berminat nak cari N. Macam mana saya nak cari N di sini? 2 pergi sebelah. Ini kan hasil darab, maksud dia 437 per 2N. Dia jadi macam tu. 26. Madam, Ya. yang atas tu bukan 459 tambah 21, 480 ke? Tu lah tu. Ni. Ha. Ibrahim, kau kira macam mana? Oh, Apa? saya Patutnya tempat apa? tambah 20 madam. Apa? Saya tempat tambah. Ini bukan salah tuan lah ni. Dia salahkan semua sekali. 480 Maaf. Kau kira semula Ibrahim. Semua dah sesat dah ni. Okay. Ibrahim kira salah Yang dekat YouTube pun tolong kira sekali 480. Maksudnya dalam ni tinggal apa? 438. 438. Okay. Maksud dia yang belakang ni pun 438 per 2N sama dengan 26499. Maksud dia N sama dengan berapa? Satu, dua, satu. Jawapan dia akan dapat sama tapi pandang sikit lah. Sekarang ni dah ada nilai N. Macam mana you nak cari nilai D? Sebab kita aim kita nak cari D. So N 121, substitute, gantikan balik. N sama dengan 121 in mana? Equation nombor berapa? 1 dah pakai. So, Nombor 2. ya kita ganti balik yang dalam nombor 2. Maksud dia 121 tolak 1 dalam bracket D sama dengan 480. Ibrahim kira D dia berapa? Dapat 4. Dapat 4 juga. So, at the end baru ganti masuk. Sama sahaja proses dia. Ada 2 alternatif. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Kita jumpa pada hari Ahad. Thank you, madam. Dengan topik matrices ya. Okey. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you. Ya, sama-sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya, Thank you, madam. Hmm.